Mana dia? Okey, baik. Saya sebelum saya nak teruskan pembelajaran kita hari ini, saya hari ini sebenarnya nak fokus bahagian speaking. Okey, bahagian speaking, bahagian berinteraksi lah. Okey, tapi disebabkan dia telah bercampur baur, sebab ada kelas lain tu dia tak start tak belajar, dia belajar grammar saja, tak belajar speaking kan. So hari ni saya ingat fokus speaking, tapi disebabkan awak belajar sampai situ, saya kena teruskan lah kan. Cumanya okay, kita teruskan dengan muka surat ni. Okay, tapi sebelum kita nak sampai muka surat ni, saya akan briefing sikit mengenai grammar bahasa Arab ni. Kan, sebab bila awak nak belajar bahasa Arab ni, awak nak bercakap bahasa Arab, awak perlu tahu grammar bahasa Arab yang asas. Okay, apa tapak dia kan, kita nak buat rumah kan, kita perlukan tapak. Kalau tak ada tapak, kita nak bina dia akan jadi runtuh rumah tu. Kalau tapak kita tu tak kukuh kan, contohnya kita beli tanah sawah, kita nak buat rumah kan. So bila kita beli tanah sawah nak buat rumah, kita kena pastikan tapak dia tu tak lembek. Kita kena kalau orang Kedah sebut, saya orang Kedah kan, anak Kedahi ya. Kalau orang Kedah kita sebut tambun. Kalau awak sebut apa lah? Tahu tak tambun? Tambun maknanya kita ambil tanah tu, kita ambil batu, kita letak atas tanah tu sampailah dia kukuh, baru kita boleh buat rumah dekat tanah sawah. Kan, kalau tanah bukit pula nak kena ada konkrit kan, nak pastikan dia punya tanah tu betul-betul kukuh untuk kita bina rumah. Tak adalah kita bina rumah banglo tu sengit, akan runtuh. Jadi untuk nak mempelajari bahasa Arab, nak belajar cakap bahasa Arab dengan betul, basic dia kena kuat. Basic grammar lah, sebab kita memang akan bermain dengan grammar. Baru kita boleh menuturkan bahasa Arab dengan tepat. Okay. Kalau tidak, dia akan jadi macam orang cakap Melayu tapi tidak menurut bahasa Melayu yang betul. Atau orang cakap English tapi English yang broken. Kan macam artis-artis kita cakap English kan. Nak nampak English tapi dia pandai-pandai tambah. Contohnya apa? Kan cakap English yang broken English. Contohnya macam apa? Kenapa saya dengar kan artis-artis ke siapalah sebut bahasa Inggeris yang tak betul kan. Dia nak bahasa Inggeris tapi kurang tepat. Okay. Contoh yang tak datang pula, contoh tengah-tengah hari ni. Okay. Jadi bila nak belajar bahasa Arab ataupun sesuatu bahasa, kita punya grammar kena kukuh lah. Selain kita punya vocab banyak, bila nak cakap kena ada vocab. So bila kita menggabungkan vocab-vocab tadi untuk menjadikan ayat, maka kita kena tahulah dari sudut penggunaan, kedudukan dia, dekat mana nak letak kan, apa grammar dia, yang tu kita kena tahulah. Okay. Baik, sebelum kita pergi kepada membina tapak dia, boleh tak saya nak tahu siapa dekat sini yang ada background Arab? Siapa yang ambil bahasa Arab tinggi, tolong angkat tangan. Jangan tipulah. Saya bukan nak tanya dia, saya bukan nak suruh dia mengajar, tak ada. Saya nak tanya dia, saya nak tanya siapa yang ambil bahasa Arab tinggi, tolong angkat tangan. Bahasa Arab tinggi. 1, 2, ramai ni. Lagi, Man. Biasanya pelajar engineering ramai juga yang ambil bahasa Arab tinggi. Ini sahaja ke? Muhammad Nurul Hana, Muhammad Haris, Nur Husna, Aisyatul Damia. Okey. Yang saya sebut nama ni, Muhammad Haris, Hana, siapa lagi? Yang saya sebut nama ni, pastikan dia dapat A bahasa Arab. Bukan pastikanlah, kebiasaannya dia akan dapat A. Kalau dia buat lah, tapi kalau dia malas tak guna juga. Kan biasanya orang yang ambil bahasa Arab tinggi ni dia boleh buat. Dia boleh buat sebab kita bahasa Arab ni untuk subjek bahasa ketiga ni dia lebih mudah daripada
lebih mudah daripada UPKK. Awak pernah dengar tak UPKK? Peperiksaan UPKK adik-adik awak tu ataupun anak saudara ke sepupu ke kan? UPKK. Dia lebih rendah lagi daripada UPKK punya. Okay, cumanya dia punya vocab dia tinggi lah sikit daripada UPKK. Cuma grammar dia tu setara ataupun sama dengan UPKK yang sekolah rendah darjah 5. Okay, jadi kalau awak bahasa Arab tinggi, awak akan dapat buat dengan baik lah. InsyaAllah. Okay. Jadi untuk kelas ni, pastikan awak semua mendapat A untuk subjek ni. Sebab apa saya nak awak dapat A? Sebab dia membantu awak untuk awak punya pointer nanti kan. Bahasa Arab ni, bahasa ketiga ni dia akan tolong awak dekat pointer nantilah. Okay. Dan itu bagi orang yang ada basic ataupun bahasa Arab tinggi tadi memang dapat A lah. InsyaAllah dapat A kalau dia buat. Tapi kalau dia tak buat tak dapat juga. Kan? Jadi bagaimana kami yang tak ada ni Ustazah? Adakah boleh dapat A juga? Boleh. Jangan risau. Jangan risau. Awak semua pun boleh dapat A juga. Kelas saya semester lepas course mechanical engineering. EM. Okay, semua satu kelas dapat A kecuali seorang saja. Yang seorang ni bukan sebab dia tak rajin ke apa, tapi sebab dia jatuh dekat listening test. Listening test dia tu tak dapat 10 ke atas. Kita kan listening test 30 kan. So dia dapat dalam 6 macam tu lah. Jadi saya tak boleh nak buat apa dah. Yang lain-lain tu memang ada power. Kan writing okey apa semua kan. Tapi main dekat listening, yang tu dia merudum. Jadi saya tak boleh nak tolong apa sangat lah. Jadi dalam kelas tu saya lepas dia seorang je dapat B. Yang lain tu semua A. Okay. Saya juga pernah mengajar pelajar-pelajar yang bukan Islam, non-Muslim. Okay, non-Muslim awak tahulah. Okay, mereka tak tahu apa tulisan Arab, tak tahu sebutan, tak pernah baca langsung kan, tak pernah nak menyebut, tak pernah apa. Macam kalau kita yang orang Islam ni, kita hari-hari menyebut bahasa Arab tu kan, dalam solat, baca Quran apa semua kan, memberi salam apa semua kita, dan pernah nampak tulisan-tulisan tadi. Jadi senanglah untuk kita memahami bahasa tu sendiri kan. Tapi untuk yang bukan Islam kan dia struggle lebih. Jadi pelajar bukan Islam tadi yang 5 orang yang saya pernah mengajar tu, kelima-limanya mendapat A. Kelima-limanya mendapat pun fakulti engineering juga. Kan fakulti engineering juga mereka dapat A. Okay. Mereka bertutur pun fasih juga. Fasih walaupun orang yang tak pernah menyebut lagi ataupun tak pernah biasa dengan perkataan-perkataan Arab, bila diajar mereka dapat menyebut dengan baik. Contoh kaifahaluk, sedap je dia sebut. Kalau kita kaifahaluka ada bunyi Melayu kan, tapi kalau mereka, sebab kita sebut dalam Arab yang ni lah kan, slang Arab kan, contoh kaifahaluka, dia kata sebutlah kaifahaluka, dia akan sebut bunyi macam tu. Okay, jadi mereka-mereka yang 5 orang ni, bila mereka betul dalam bahasa Arab tu, katanya better daripada yang pelajar yang Muslim tu lah. Kan sebab mereka bersungguh-sungguh nak sebut benda tu. Bila saya ajarkan kaifahal, bukan bukan kan. Bukan lorat Kedah, lorat Perlis, lorat Selatan, lorat Pantai Timur, kan. Kemudian saya pernah ajar juga pelajar yang buta. Kan pelajar buta ni memang dia tak nampak langsung lah. Tak nampak langsung, dia memang pakai tongkat ke kelas, dia memang pakai tongkat. Tapi saya pun tak pastilah kenapa dia diluluskan untuk mengambil subjek bahasa tersebut kan. Masa tu kita exam semua buat dalam kelas. Kan exam writing, listening semua buat dalam kelas. Kalau macam awak ni guna YouFuture kan, buat sendiri jawab dekat mana-mana sahaja kan untuk test. Tapi untuk zaman waktu tu, kita sebelum PKP, kita dalam kelas, kita jawab dalam kelas lah. Okay, jadi untuk dia tu ada peperiksaan khas lah. Okay, bila untuk contoh macam listening, okey lah kan, saya mainkan audio, kemudian dia pilih jawapan.
Tapi kalau writing pula, dia menaik jawapan tersebut dalam Rumi. Dia type, dia boleh type bukan tulisan braille lah. Dia type biasa dia boleh. Cuma dia tak nampak. Jadi saya bacakan soalan, dia menaik jawapan. Dan jawapan dia tu betul lah dan dia pun mendapat E juga. Jadi tidaklah mustahil untuk anda semua ni yang tidak ada background Arab ni, ataupun dia ada background Arab yang sekolah rendah dulu-dulu punya tu. Kan? Siapa kat sini dia ada background Arab sekolah rendah saja. Maksudnya bukanlah PMR ke apa, PMR pula. Sekarang apa PT3 lah yang 3-3 tu kan. Siapa yang ada background waktu dia sekolah rendah tu saja. Angkat tangan sikit. Yang sekolah rendah, zaman sekolah rendah dulu. Dia ada background Arab. Kalau dia mengaji sekolah Cina tak ada lah background Arab. Siapa ada background Arab sekolah rendah angkat tangan. Seorang je, Azlina. Azlina. Betul ya, Azlina. Tengku Alia, Azwina, Husna. Ni ramai. Farisha. Okay, kita nak test yang sekolah Arab rendah. Sekolah Arab pula. Jangan tak kat tangan pula. Tu dia pun turun tangan dah. Cepat betul turun tangan. Farisha. Tadi saya nampak nama Farisha. Farisha dah? Ada Ustazah. Dia turun tangan cepat takut saya tanya lah tu. Farisha belajar Arab sekolah rendah dulu lah. Okey, awak ingat lagi tak 1 sampai 10 kira macam mana? Ingat lagi tak? Ingat ke tak ingat? Tak ingat. Tak ingat. Sangat dah. Awak mesti ingat adik-adik awak ke budak-budak kecil kan duk sebut 1 apa syarat 2, 3. Tak dapat lah Ustazah. Tak dapat langsung. Nombor 1 apa sebut bahasa Arab? Nombor 1. 1 Isnain. Tu memang betul-betul lupa tu. Memang betul-betul lupa. Kalau dua-dua tak ada basic. Okey, dua-dua tak ada basic, Aina. Kalau dua-dua tak ada basic, maksudnya sekolah rendah pun tak, bahasa Arab tinggi pun tak, apa pun tak. Itu pun jangan duk risau juga. Sebab yang non-Muslim lagi tak pernah tengok langsung tulisan. Tak pernah menulis. Tak pernah dalam solat. Nak solat apa dah non-Muslim kan. Jadi awak ni kira beruntung sebab dari segi penulisan awak boleh baca. Kan contoh macam slide saya tunjuk ni, awak boleh baca. Kan ni nak baca apa? Alif, kasrah, sin nak bunyi apa? Cuba baca sikit. Cuba baca sikit. Hak tak ambil. Tak ada langsung tadi. Nama apa? Syarafina ke apa namanya? Aina. Syafina. Aina. Cuba awak baca. Tu boleh baca. Maknanya, okey, tak ada masalah. Maknanya awak lebih hebat lagi daripada yang non-Muslim tu. Okey, non-Muslim tu pun dapat A, awak apatah lagi. Macam tu. Okey, jadi jangan risau ada basic ke, tak ada basic ke. Kalau dia buat betul-betul, insya-Allah dia boleh dapat A. Okey, nanti saya akan saya akan bagilah tip cara-cara menjawab kan. Tapi kena pulun sikit lah. Kalau tak pulun, kalau dia buat sambil lewal, maka dia pun sambil lewal lah juga. Kan? Tapi untuk saya tidak mustahil lah kalau satu kelas tu dapat A, memang tidak mustahil bagi saya. Sebab pernah kelas saya yang kelas non-Muslim 5 orang tu, yang tu satu kelas dapat A. Tak ada seorang pun tercicir. Okay, tak ada seorang pun tercicir sebab mereka sangat tercabar dengan non-Muslim tadi. Sebab non-Muslim kan bila suruh present dekat depan, memperkenalkan diri pun semua kan. Dia memang orang kata apa? Memang power lah. Jadi yang Muslim-Muslim ni tercabar lah. Kan dia yang tak biasa dengan tulisan Arab tiba-tiba boleh cakap Arab. Takkan aku yang hari-hari duk baca Quran, solat apa semua ni tak boleh nak bercakap. Kan tak boleh nak praktis, tak boleh nak sebut. Jadi mereka tercabar. Jadi satu kelas tahun tu 2019 tak silap saya. Kan satu kelas dapat A. Satu kelas tu dapat A sebab tercabar dengan non-Muslim tadi. Jadi kalau tak ada basic pun boleh dapat A, ada basic pun boleh lagi lah boleh dapat A. Tapi kalau ada basic tak dapat A, malu. Kan ada basic betul tak dapat A pula. Alamak. Kan dia macam tu. Sebab apa bahasa Arab kita ni bukan bahasa Arab macam bahasa Arab tinggi tu. Bahasa Arab tinggi tu memang susah.
Kan awak belajar macam-macam kan. Belajar mendalam lagi lah. Untuk yang ni dia just basic untuk awak bercakap harian sahaja. Jadi dia tak ada kena buat karangan. Tak kena buat lah. Tak adalah soalan essay writing nak buat karangan. Tak ada. Okay, tak ada buat karangan-karangan. Okay, dia jawapan-jawapan pendek dan juga ABC sahaja. Okay, kadang-kadang tak teringat ataupun terlupa makna pun still boleh jawab. Still boleh jawab. Okay. Contoh je yang awak buat hari tu kan. Contoh kan awak kata awak buat latihan hari tu kan. Mana dia? Awak buat latihan hadza hadhihi kat sini kan. Contohnya awak tak faham perkataan kitab. Macam ni kan. Kitab awak faham lah. Contoh faslun. Fas. Awak tak faham perkataan fas. Tapi awak boleh tak pilih jawapan yang betul? Awak nak pilih zalika ke tilka? Cuba jawab sikit. Nak pilih zalika ke tilka? Yang ni grammar ni. Sebab apa awak nak pilih zalika? Sebab faslun ni tak ada ta marbutah. Kan? So bila dia tak ada ta marbutah, dia muzakkar. Jadi awak pilihlah perkataan yang muzakkar. Zalika, kata tunjuk yang muzakkar. Kan? So bila awak faham grammar tu, awak boleh jawab dan dapat markah penuh. Okay. Walaupun awak terlupa makna, tapi janganlah ustazah cakap tak tahu makna pun boleh jawab. Awak pun tak payah tahulah makna dia. Kan tak boleh macam tu sebab kita nak bercakap kan, nak mempelajari bahasa Arab, nak bercakap bahasa Arab. Okay. Jadi subjek bahasa Arab ni adalah pilihan yang tepat lah untuk awak. Untuk apa? Pilihan yang tepat untuk awak untuk nak bagi awak punya pointer elok. Okay, sebab bahasa Arab ni bahasa harian awak. Harian lah saya sebut bahasa harian. Bahasa harian tu bukanlah bahasa pentuturan harian. Maksud saya bahasa harian tu maknanya hari-hari awak sebut. Kan kalau tak boleh solat, dia bagi salam, dia baca doa, tu semua bahasa Arab lah. Maknanya hari-hari awak sentiasa dengan bahasa Arab. Maknanya lebih dekat bahasa tersebut daripada Korea, daripada Jepun, daripada bahasa Cina. Kan yang susah lah nak ambil. Tapi kalau dia ambil tak apalah kan, ilmu untuk dia. Tapi kalau bahasa Arab ni senang lah juga nak score. Senang nak score untuk dapat A. Jadi tak mustahil untuk awak semua dapat A. Okay, kita buktikan. Kita buktikan untuk group EHT 1AA saya mengajar SEM ni, TAC 401 bagi dapat semua A. Nah, boleh? Boleh siapa nak dapat A bagi thumbs up. A. Mana dia A? Siapa bagi thumbs up hari ni saya doakan dia dapat A. Dapat A. Tak kira lah A minus ke A plus ke A totally A ke. Jadi A. Bulan puasa ni. Lepas ni kita jumpa Raya dia punya doa dia tak berapa nak dimakbul. Tak berapa nak dimakbul kok. Tak berapa nak mujarak sangat ni. Time puasa ni. Time puasa. Jadi siapa yang thumbs up ni dapat A insyaAllah. Okay. Baik. Baik, kita pergi kepada basic tadi. Jadi saya dapat scan dah awak ada yang ada background, ada yang tak ada background. So yang tak ada background tu fokus lebih sikit. Fokus lebih sikit sebab yang ada background bila dia tengok ni faham dah. Dulu aku dia cuma nak mengasah saja bagi tajam. Macam awak ni memang tumpul tak ada apa. Kan besi yang memang tak terbentuk pun pisau. Jadi macam mana nak tajamkan? Kena kuat-kuat sikit lah. Kena fokus lebih sikit. Kan, tapi kalau yang ada basic pun kalau dia memang tenggelam sangat-sangat kan nak naik balik itu pun puas juga tu kan. Nak naik balik puas juga tu. Okey, pokok pangkalnya usaha. Ada usaha adalah kejayaan. Tak ada usaha nak harap keajaiban sahaja laisa minal mustahil jugalah. Dia tidak mustahil lah. Kalau Allah cakap kun fayakun jadi. Kan dia tak jawab tiba-tiba saya periksa kertas dia ada jawapan. Dia pun mai cakap ke saya, ustazah, saya tak jawab pun itu ustazah. Ya ke ni ada jawapan? Kan saya akan tetap memberi markah dia, tapi yang tu tak mungkin lah akan berlaku kan. Tapi mungkin juga akan berlaku sebab kuasa Allah kita tak tahu kan.
Tapi jangan mengharap yang macam tu pula. Kan sebab yang tu possibility dia 0.0001. Kan sikit-sikit. Okay, yang penting usaha. Sebab Allah cakap siapa yang usaha, memang Allah akan bagi kejayaan dekat dia. Cepat atau lambat Allah akan bagi. Kan kalau hari ni awak mengimpikan sesuatu, awak doa. Doa hari-hari. Okay, di suatu saat nanti pasti akan ada. Apa yang awak minta. Jangan minta pelik-pelik sudahlah. Kan sebab apa? Sebab kadang-kadang Allah memberi apa yang kita perlu. Bukan yang kita mahu. Okay. Saya nak itu tapi Allah tak bagi. Allah bagi yang kita perlu sahaja. Okay. Bukan yang kita mahu. Sebab Allah tahu keperluan kita. Okay. Baik. Baik, untuk asas bahasa Arab, yang pertama sekali awak kena tahulah jenis-jenis perkataan di dalam bahasa Arab ni. Perkataan dia ni ada macam mana ni? Kan? Bila awak, contoh kat sini, bila awak menuturkan sesuatu, contoh awak nak cakap, apa? Okay, contohnya awak cakap, saya dari Malaysia. Ana min Malaysia. Ana min Malaysia. Saya dari Malaysia. Wa ana Malizi. Dan saya, wa ni dan, ana saya Malizi, orang Malaysia lelaki. Ana saya min Qadah, dari Kedah. Wa dan, ana saya Qadahi, ada syaddah. Ya, Qadahi ada syaddah. Saya orang Kedah. Okay, dan bila awak menuturkan ayat-ayat ini akan terdiri daripada beberapa perkataan lah. Kan kita ada perkataan ana, perkataan min, perkataan Malaysia. Jadi perkataan-perkataan ini kita gabungkan untuk menjadikan ayat lah. Dan perkataan-perkataan ini ada pembahagiannya di dalam bahasa Arab. Okay, apa pembahagiannya? Iaitulah yang pertama sekali, kata nama ataupun dalam bahasa Arab kita sebut isim. Kan, bukan gila isim tu. Kan bukan gila isim. Ni isim lain. Isim ni makna dia kata nama. Okay, kata nama ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut noun. Okay, kata nama. Okay, kata nama. Okay, kita tengok yang ni. Ana min Malaysia, kita fokus kat sini. Okay, ana min Malaysia, yang mana satu isim? Yang mana isim? Cuba sebut dekat saya. Aisyatul Damia. Aisyatul Damia, yang mana perkataan kategori isim? Ana. Ana. Okay, lagi? Malaysia. Malaysia, jayid. Okay, ana dengan Malaysia. Ana dengan Malaysia ni kategori isim. Okay, kategori isim. Okay, kategori yang kedua pula. Okay, kategori yang kedua pula adalah fi'al. Fi'al tu maksud dia kata kerja. Okay, kata kerja. Fi'al maksud apa? Kata kerja ataupun verb. Okay, verb. Okay, dalam ni ada verb tak? Ana min Malaysia. Saya dari Malaysia. Ada verb? La. Tak ada. Okay, tak ada verb. So, dalam ayat ini tiada verb. Okay, tiada fi'al. Okay, kalau orang tua-tua dulu dia sebut PE. PE dia ni tak baik lah. PE dia ni. PE tu fi'al lah. Okay, dan juga harf. Okay, kategori yang ketiga adalah harf. Harf ni adalah partikel. Partikel ni maknanya selain daripada noun dan juga verb, dia adalah partikel. Okay, partikel hadir bila kita perlukan dia lah. Okay, jadi dalam ni, min adalah partikel. Okay, min ni adalah partikel. Saya buat bulat-bulat sikit kat dia. Okay, min ni adalah partikel. Okay, jadi awak dah nampak dah. Okay, awak dah nampak dah ciri-ciri ataupun jenis perkataan-perkataan yang kita tulis ataupun kita tuturkan lah. Okay, kita ada isim, kita ada harf dekat sini. Okay, kalau contoh fi'al pula kita boleh cari, mungkin boleh cari dekat sini. Okay, awak tak belajar lagi, jadi awak tak nampak lah. Contohnya perkataan tasyarraf tu, yang ni fi'al. Okay.
Tasyarraftu yang ni fi'il. Okay. Sebab apa pentingnya awak untuk mengetahui ketiga-tiga ciri ini? Sebab nanti kalau dekat bahagian isim, pembahagian dia isim ni kita bahagi pula kepada dua. Okay. Kategori isim tadi kita bahagi pada dua, iaitu isim yang muzakkar, okay, muzakkar yang tak ada ta marbutah kat belakang, dan juga isim yang muannas. Okay. Isim yang muzakkar dan juga isim yang muannas. Yang tu untuk kategori isim. Okay. Yang tu untuk kategori isim. Okay. Kita ada isim yang muzakkar, kita ada isim yang muannas. Okay. Dan kata nama ni ada banyak lah. Kan ada kata nama untuk haiwan, untuk tumbuhan, kan untuk tempat. Contoh macam dia bagi dalam buku awak ni. Kan dalam buku awak ni di bahagian ni. Oh, besar sangat. Okay. Okay, ada manusia. Manusia, tempat, apa lagi? Manusia, tempat, benda. Negara kan, tempat lah. Manusia, tempat, benda. Okay. Yang tu kategori noun lah. Ada tumbuhan dia tak bagi kat sini kan. Tumbuhan tak ada, haiwan tak ada. Okay, so tumbuhan dengan haiwan pun masuk dalam kategori isim jugalah. Okay. Bagi manusia, okay, bagi manusia kalau dia tak ada ta marbutah dekat belakang, kalau dia tak ada ta marbutah kat belakang tapi dia lelaki, contoh ni kan, kalau dia tak ada ta marbutah dekat belakang tapi dia perempuan, maka kita sebut dia muannas juga. Laki, kalau nama ejaan nama dia ada ta marbutah tapi dia lelaki, tetap kita akan sebut muzakkar. Sebab apa? Sebab manusia ni memang ada jantina dia. Tapi kalau benda-benda selain pada manusia lah, yang tu berpandukan kepada ta marbutah tadi. Okay? Yang tidak berpandukan kepada ta marbutah adalah manusia sahaja. Okay? Kalau tiba-tiba yang ini, yang pakai tudung ni nama dia Ahmad contohlah. Contoh lah. Yang pakai tudung ni nama Ahmad. Kan? So kita nak cakap kat dia kaifahaluka ke kaifahaluki. Assalamualaikum Ahmad, kaifahaluka. Atau kaifahaluki. Nak sebut kaifahaluka dekat dia ke kaifahaluki? Haluki. Kaifahaluki. Okay, kaifahaluki. Kaifahaluki ya Ahmad. Orang pun confused. Kali, kaifahaluki Ahmad. Tengok-tengok, Ahmad ni pakai tudung. Yalah tu. Okay. Jadi kalau dia perempuan, tak kisahlah. Kalau dia perempuan tiba-tiba nama dia lelaki apa semua, tetap kita sebut dia mu'annas. Tetap kita cakap kat dia kaifahaluki. Kan. Tetapi kalau selain pada manusia, kita akan tengok ejaan di belakang. Ada ta marbutah ke? Tak ada ta marbutah. Okay. Yang manusia sahaja yang berbeza. Jadi untuk isim, kita belajar isim yang muzakkar, kita belajar isim yang mu'annas. Okay. Seterusnya di bahagian isim pula, kita belajar kata ganti diri bagi manusia tadi. Ataupun bagi benda tadi lah. Bagi muzakkar mu'annas ni, apa kata ganti diri untuk dia? Okay, yang itulah yang awak akan pelajari di tajuk 1 untuk yang seterusnya di bahagian grammar. Yang ini. Okay. Ad-dhamair. Okay. Dhamair ni maksud dia pronoun. Okay, maksud dia pronoun. Okay, kata ganti diri. Kata ganti diri ni termasuk di dalam isim. Termasuk dalam kategori isim. Kategori isim. Okay, dhamir terbahagi kepada dua, iaitu dhamir yang munfasilah. Okay, munfasilah. Pernah dengar tak? Mat wajib muttasil. Mat jaiz munfasil. Pernah belajar? Belajar tajwid tak? Nak baca Quran kan? Belajar mat jaiz munfasil. Mat wajib muttasil. Apa maksud munfasil? Munfasil maksudnya dia terpisah. So bila kita tulis tu tak boleh sambung dengan perkataan yang lain. Tak boleh sambung. Kan? Iaitulah dhamir-dhamir yang inilah. Yang ni dia memang tak boleh nak sambung dengan perkataan yang lain.
Okay. He kita sebut huwa, she kita sebut hiya, you untuk male, anta, you untuk female, anti, I, ana, we, nahnu, huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Untuk TSC 401 awak akan belajar ataupun soalan awak berkisar tentang 6 pronoun ini sahaja. 6 kata ganti diri ini sahaja untuk level 1 lah. So level 2 kita ada upgrade lagi. Jadi kalau untuk orang yang ada bahasa Arab tinggi, dia tak ada masalah nak ingat benda ni. Kan? Tak ada masalah nak ingat benda ni. Huwa hiya anta anti ana nahnu. Huwa hiya anta anti ana nahnu. Huwa hiya anta anti ana nahnu. 6 pronoun tu. Okay. So kita nak cakap dia Ahmad. He is Ahmad. Kan? So kita sebut huwa Ahmad. Ataupun he is student. Huwa talib. Dia student. Lelaki lah. Jangan pilih student perempuan pula. Okay. Hiya Fatimah. Okay. Hiya talibah. Anta Yusuf. Awak Yusuf. Anta talib. Anti Syarifah. Anti talibah. Talibah, pelajar perempuan. Ana Ibrahim. Ana talib. Saya pelajar lelaki. Ana Khadijah. Saya Khadijah. Ana talibah. Saya pelajar perempuan. Okey, yang ni pula. Nahnu. Okey, nahnu, we. Nahnu maksud dia we. Okey, kita ataupun kami. Nahnu Ahmad wa Yusuf wa Ibrahim. Kami Ahmad dan Yusuf dan juga Ibrahim. Nahnu tullab. Kami pelajar-pelajar lelaki. Okay. Kalau awak tengok kat sini, I dengan we, dua-dua boleh guna. Muzakkar muannas pun boleh guna. Kalau saya ni perempuan, saya akan cakap ana juga. Kalau dia lelaki, dia akan bahasakan diri dia ana juga. Okay. So untuk saya dengan nahnu, dua-dua jantina boleh gunalah. Okay. Tapi kalau he, she ada istilah dia, you pun ada istilah untuk lelaki dan juga perempuan. Okay? Boleh faham? Senang saja ni. Kan? Huwa hiya anti ana nahnu. Huwa hiya balik sekali. Bukan balik lah. Sekali nak tidur, nak berqailulah, nak tidur tengah hari nanti, ratibkan benda ni. Kan? Huwa hiya anta anti ana nahnu. Huwa hiya anta anti ana nahnu. Okay, boleh lah? Baik, seterusnya yang tadi, okey, baik. Yang tadi, dhamir yang munfasilah, yang terpecah ataupun yang tak bersambung. Nampak tak? Huwa ni tak bersambung dengan Ahmad. Hiya pun tak bersambung dengan Fatimah, walaupun ya ni boleh disambungkan dengan huruf fa. Ya kan, kalau kita sambung ya dengan fa, dia jadi macam tu kan. Kaedah jawi dia tulis macam tu. Kan? Tapi kenapa dia tak sambung? Sebab dhamir ni tak boleh sambung. Dhamir ni tak boleh sambung. Baik, seterusnya dhamir yang bersambung pula. Okay. Al-dhamair al-muttasilah. Dhamir ni dia mesti bersambung dengan isim, kata nama. Dia mesti bersambung dengan kata nama. Ataupun kalau yang ni kata ganti diri yang kedua kan. His. Okay, huwa, hu. Hiya, she, her, ha. Nampak dia pendek-pendek je, satu-satu huruf je. Kan? Kalau you, anta. Kalau yo, ka. Ka makna dia yo. Okay? Tapi kalau kita nak cakap contoh kitab. Okay? Kitab ni buku maksud dia. Okay? Kitab ni maksud dia buku. Okay? Kitab maksud dia buku. Okay? Kitabun maksud dia buku. So kalau kita nak cakap his book, ni his book, kita tak boleh cakap who kitab. Kan, tak boleh cakap who kitab. Okay, who ni mesti diletakkan di belakang. Kitabuhu.
Kitabuhu, kitabuha, her book, kitabuka, your book, kitabuki, your book untuk anti. Kan untuk awak. Okay. Kitabi, my book. Okay. Ismi, kita cakap ismi, nama saya. Kan? Ismi. Ismi Ibrahim, nama saya Ibrahim ataupun my name is Ibrahim. Okay, kemudian our na. Okay, our na. Okay, huha kaki yana. Saya akan bagi macam tu lah. Huha kaki yana. Huha hiya anta anti ana nahnu. Huha kaki yana. Ingatlah. Okay, yang ni mesti kena ingat. Yang ni memang confirm lah akan masuk dalam test. Ini memang famous lah masuk dalam test kan. Contoh dia bagi Ismuki Ahmad. Awak pun kena betulkan kesalahan tersebut. Tukarlah Ismu Ahmad. Macam tu. So maknanya pronoun ni awak kena hafal. Okay, dan juga kena ingat. Okay, yang ni sebab apa sebut muttasilah? Sebab dia bersambung. Nampak tak? Semua bersambung. Kan? Semua bersambung. Nampak? Ada yang tak bersambung? Tak ada. Semua bersambung. Sebab itulah dia dipanggil sebagai ad-dhamair al-muttasilah. Okay? Baik. Untuk kedua-dua domain tadi, ada yang tak faham di mana-mana? Saya buka untuk soalan. Kalau siapa tak faham, boleh angkat tangan dan tanya. Okay, yang tak ambil bahasa Arab tadi, okey ke? Aina? Aina okey? Setakat ni boleh ikut Aina? Okey, Alhamdulillah. Senang je Aina. Aina nanti kalau dapat tahu nanti lagi laju daripada orang yang ambil bahasa Arab. Okey. Sebab dia first time belajar. So bila first time ni dia orang kata ibarat kain putih, dia tak ada masuk apa-apa corak lagi. Orang yang dah ambil bahasa Arab ni dia banyak khilaf ulama ni banyak. Jadi dia betul ke macam ni? Macam ni kan. Dia macam tu. Okey. Baik, seterusnya pula. Okey, kalau ni dah faham. Okey, seterusnya kita tengok kalau ada grammar lagi. Okey, tak ada dah. Okey, tak ada dah. Sebenarnya untuk grammar tajuk satu ni itu sahajalah. Okey. So kita nak baca hiwar yang seterusnya. Okey, hiwar ini al-hiwar as-sani, perbualan yang kedua. Ana talib al-jami'ah. Saya pelajar lelaki, pelajar universiti lelaki lah. Ana talib al-jami'ah. Okey. So dekat sini ada berapa orang? 2 orang, lelaki dan perempuan. Jadi saya akan panggil lelaki dan perempuan lah untuk membacakan hiwar ini. Okey, untuk Zaki saya nak pilih Umar. Muhammad Umar ada? Ada. Okay, Umar jadi Zaki. Najwa pula Najwa Farahanim. Farahanim ada? Farahanim? Nurul Farahanim? Ada Ustazah. Okey, baik. Okey, saya nak awak berdua untuk baca hiwar ini. Saya akan tutup mic supaya tidak ada gangguan bunyi-bunyi. Okay, saya tutup mic saja, awak boleh mulakanlah. Okey, baik, silakan, tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ana Muhammad Zaki. Ma ismuka min fadlik? Ahlan bik. Ismi Najwa. Hal anti talibah? Naam, ana talibah bakaluriyus jami'ah maralid teknologiya. Anti min ayyi kulliyah ya Najwa? Ana min kulliyah ulum al-hasub. Wa anta ya Zaki? Ana talib ma jistir fi kulliyah
al-handasah. Tasharraftu bima'rifatik. Wa ana aidan. Okey, jayid. Bacaan yang baik. Alhamdulillah. So maknanya tak adalah terbunyi pelik-pelik. Semua bunyi bahasa Arab. Sebab apa? Sebab ada asas menggunakan bahasa Arab walaupun tidak mempelajari bahasa Arab tapi still boleh baca dengan baik. Alhamdulillah. Maknanya dua orang pelajar tadi dia rajin baca Quran. Okay, siapa yang rajin baca Quran dia boleh bertutur bahasa Arab lah. Tapi kalau siapa yang tak rajin baca Quran ataupun dia tak tahu tak berapa nak pandai baca Quran, dia akan ada sikit sangkut-sangkut lah. Sikit sangkut. Jadi kena belajar lagi. Dan tak pandai sekarang tak apa, tapi jangan tak pandai selamanya. Dia macam tu. Okay, kalau kita rasa tak pandai sekarang nak baca Quran, tak boleh baca dengan lancar, tak apa, tidak mengapa. Itu bukanlah satu aib untuk kita. Okay, yang menjadi aib dia bila kita tua nanti tak ada perubahan. Macam tu je. Daripada muda sampai ke tua kita tak ada apa-apa perubahan, tak ada rasa nak upgrade diri. Yang tu baru aib. Okay. So hidup ini memang sentiasa penuh dengan pembelajaran lah. Tak kira tua, tak kira muda. Okay, jadi gunakanlah masa muda kita ni untuk mengupgradekan diri sebaik mungkin dengan apa-apa sajalah ilmu kan. Tak kira lah ilmu duniawi ke, ukhrawi ke, dunia akhirat ke, semua penting. Okay. So tadi bacaan kawan awak lelaki tu ada sedikit salah dekat sini lah. Kan dia cakap ma'ismuka, dekat sini ma'ismuki sebab Najwa ni adalah perempuan. Okay, ma'ismuki. Okay, cuma nanti kalau untuk role play kena berhati-hatilah bila menyebut tu, kena berhati-hati. Okay, sebab kita ada pemakahan untuk apa? Untuk bacaan semualah. Okay, baik. So kita tengok kepada makna dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adalah greeting. Okay, greeting sini. Okay, 1 greeting, 2 greeting, 3 greeting. Kan. Assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, jawab balik ahlan bik. Okay, untuk greeting dalam bahasa Arab, kita tak jawab dengan ayat yang samalah. Maksudnya kita ada ayat jawapan untuk ucapan tadi. Okay, dia tak sama macam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu kan. Kalau bahasa Melayu kita cakap selamat pagi, selamat pagi. Kan. Hi, hello. Kan dia tak ada ucapan untuk menjawab. Kan. Mostly semua jawab dengan ucapan yang samalah. Tapi kalau bahasa Arab dia ada ucapan untuk menjawab kepada ucapan yang diucapkan. Tu dia ucapan. Apa ni ya? Kan. Baik, ahlan wa sahlan, jawab dia ahlan bik. Jangan pula awak pilih ahlan wa sahlan. Awak pun pilih jawapan ahlan wa sahlan juga. Salah. Okay, jawapan dia ahlan bik. Ana Muhammad Zaki. Ma ismuki min fadlik. Okay, min fadlik ni excuse me ataupun maafkan saya ataupun sorry. Okay, so yang ni kita akan letakkan di belakang lah. Biasanya dia akan diletakkan di belakang. Ungkapan sorry, maafkan saya ataupun excuse me kita akan letakkan di belakang. Okay, ma ismuki min fadlik. Biasanya yang ni kalau sorry ni kalau dia tak kenal. Kalau dia first time kenal mesti dia akan cakap sorry, nama awak siapa? Tak adalah pergi terjak nama awak siapa? Itu dia jadi kurang diajar pula. Kurang diajar. Okay, biasanya kalau tak kenal kita akan pergi cakap dia, sorry, nama awak siapa? Awak tinggal kat mana? Awak student ke? Kita akan cakap min fadlik. Okay. Ahlan bik, ismi Najwa. Hal anti talibah? Adakah awak pelajar perempuan? Naam, ana talibah baccalaureus. Okay, saya pelajar bachelor lah. Pelajar degree Jami'ah Marali Teknologi. Ini nama universiti kita. Kan? Nama universiti kita in Arabic. Dalam bahasa Arab. Okay. Jami'ah Marali Teknologi. Awak sebut dengan betul lah. Jangan sebut lil teknologi pula. Lit. Double T kat sini. Kan? Lit Teknologi. Nanti kalau dalam role play nanti awak nak cakap saya dari UiTM. Jangan sebut salah nama universiti kita. Kan? Ana min Jami'ah Marali Teknologi. Jangan cakap lil teknologi, lit
teknologi, apa-apalah. Maksud sebut dengan betul. Lit kan, lit teknologi. Okay. Saya cakap lil teknologi. Okay. Anti min ayyi kulliyah ya Najwa? Ya, anti min ayyi kulliyah ya Najwa? Awak dari fakulti mana? Kan, tadi tanya nama, sekarang tanya fakulti pula kan. Anti min ayyi kulliyah ya Najwa? Awak dari fakulti yang mana Najwa? Ana min kulliyah ulum al-hasub. Okey, saya dari fakulti ulum al-hasub. Fakulti account. Okay, account ni semua lah. Kan. Wa anta ya Zaki. Okay. Dan awak pula Zaki. Okay. Pula tak ada lah ni. Sekali kalau awak nak translate kan, awak nak pergi, nak buat role play, awak nak cakap bagaimana dengan awak pula. So awak pun nak cari ayat yang macam tu kan. Awak pun pergilah Google Translate. Tak jumpa perkataan pula. So pula tu macam mana? Pula tu macam ni lah. Kan, kita terus saja cakap wa anta ya Zaki. Wa anta ya Najwa, wa anta ya Faris, wa kaifa anti aina, ya aina, wa kaifa anti ya Zaki, wa anti, kan, wa anti maksud dia dan awak pula, kan, so maksud dia macam tu lah, jangan duk pergi cari pula pula dalam Google, kan, wa anta ya Zaki, ana talib magister, okay, saya pelajar magister ni MA lah, master kan. Fi kulliyah al-handasa. Maknanya Zaki ni senior kepada Najwa. Okay, fi kulliyah al-handasa. Okay, kuliah al-handasa fakulti awak lah. Engineering kita sebut al-handasa. Okay, cumanya kalau electrical engineering, al-handasa al-kahrabaiyah dan ada beberapa istilah lagi lah. Okay, untuk al-handasa ada banyak cabang kan. Okay, tasyarraftu bima'rifatik. Yang ni kalau kita nak cakap apa? Apa makna tasyarraftu bima'rifatik? Dah belajar kan hari tu greeting kan? Ni greeting untuk nak ayat penutup dalam ucapan kita lah ataupun dalam perbualan kita. Apa makna tasyarraftu bima'rifatik? Nice to meet you. Okay, nice to meet you. So nice to meet you nak jawab balik wa ana aydan. Okay, dan saya jugalah me too. Me too, yalah me too. Okay, wa ana aidan me too. Okay. Baik, boleh lah. Baik, seterusnya pula. Okay. Seterusnya tadi, sekarang kita nak pergi kepada ayat perbualan. Okay, apa ayat perbualan untuk memperkenalkan diri? Okay, yang pertama, okay, awak stop perbualan awak tu sampai sini lah kot. Kan? Sampai sini belum lah kan? Okay, saya nak tanya seorang-seorang lah. Okay, macam mana nak cakap my name is? Cuba sikit Syamil. Syamil Daniel. Nak cakap my name is Syamil Daniel. Ismi Syamil Daniel. Ada apa dia? Tak dengar. Ismi Syamil Daniel. Jahit. Tengku Nur Alia. Tengku Nur Alia? Ya, saya. Okey, Tengku Nur Alia, macam mana nak cakap saya tinggal di mana? Macam mana saya tinggal? Wa ana min Ampang Selangor. Okey, baik. Jahit. Okey, seterusnya Nurul Hana. Nurul Hana. Nurul Hana Mazlan ada? Ada. Okey, awak orang mana? Johor. Okey, kalau nak cakap saya orang Johor? Ana Johori. لا هذا خطأ هذا للمذكر. Ana Johoriyah. Okey, jayid. Ana Johoriyah. Okey. Macam mana pula nak cakap Nur Husna Syahida? Nur Husna Syahida? Ya, saya Ustazah. Okey, kalau nak cakap saya dari Fakulti Engineering. Ana min Kuliah Al-Hundasah. Al-Handasah. Jayid, ahsanti. Masya Allah. Kelas ni memang dapat A lah semua. Okey, sekarang kalau kita nak cakap saya dari universiti pula. Kan, tadi
kuliah fakulti. Sekarang university pula. Kita sambung ucapan kita. Kita sambung perbualan kita. So kalau kita nak cakap saya dari university, ana min jami'ah. Kan? Ana min jami'ah, saya dari university Mara li Teknologi. Ana min jami'ah Malaya. Saya dari Universiti Malaya. Ana min Jami'ah Al-Wataniyah Al-Maliziyah. Yang ni universiti mana ni? Yang ada bunga raya ni. Bunga raya? UKM. UKM. Okay. Ana min Jami'ah Al-Ulum Al-Maliziyah. Ini USM. Sign terjemahannya adalah Al-Ulum. Okay, yang ni pula ana min Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Alamiyah Maliziyah. Panjang ni. Ni universiti mana? Bintang. UIA. UIA. Okay, yang ni UIA. Okay, Universiti Islam Antarabangsa. So, Antarabangsa Al-Alamiyah. Okay. Baik. So, kalau nak cakap tadi dah memperkenalkan diri, nama saya dari mana, saya orang mana. Okay, saya nak tanya satu perkara lagi. Yang ni untuk test power. Kalau dapat jawab ni, memang kelas ni A lah, satu kelas. Kan? Biasanya budak engineering ni pandai-pandai kan. So kita nak tanya dekat Ikmal. Kemana ada Ikmal? Ada Ustazah, ada. Okey, Ikmal. Anta min ayyi balad? Anta min ayyi balad? Saya tak ingat lah Ustazah. Tak ingat pula. Ikmal orang negeri mana? Orang negeri mana? Jenuh buka balik nanti. Ana min Qadah. Qadah. Ya, Qadah. Okay, kalau nak cakap saya orang Kedah? Saya orang Kedah, nak kena buka balik ni. Kata dah belajar. Tu dia, saya keluar dah Kedah saya. Saya memang tak boleh nak kontrol. Duduk kat sini 20 tahun, duduk KL, 20 KL Selangor lah kan. 20 tahun duduk sini tapi still tak boleh move on. Okay, mana dia? Bab negara-negeri tu. Yang ni. Okay, macam mana nak cakap saya orang Kedah? Ikmal, saya orang Kedah. Ana min Qadah. Ana min Qadah, saya dari Kedah. Kalau saya orang Kedah? Wa ana min Qadah. Salah juga. Salah. Jangan malukan orang Kedah, please. Okay, wa ni maksud dia dan. Kalau awak tak nak guna pun tak apa. Sebab wa ni maksud dia dan. So kalau nak cakap saya orang Kedah. Saya orang Kedah. Kaifa? Saya anak Malaysia. Tapi yang ni saya orang Kedah. So kaifa? Macam mana nak cakap saya orang Kedah? Kalau awak cakap ana min Qadah, saya dari Kedah. Min ni maksud dia dari. Min ni maksud dia dari. Dari. Okay, saya dari Kedah. Saya dari Kedah. Okay. Kalau ana min Qadah, saya dari Kedah. Saya orang Kedah. Cepatlah Ikmal. Ikmal. Ana Qadiyah. Qadahi. Okay. Baik, kalau kita nak menjadikan kita orang kawasan tersebut, contohnya orang Kedah, kita perlu menambahkan ya yang ada titik, ya yang bersyadah di belakang. Yang ni untuk muzakkar, untuk lelaki. Kalau untuk perempuan pula, kita perlu tambahkan ya dan juga ta marbutah. Kalau qadahi jadi qadahiyah. Okay, macam saya sebut ana qadahiyah lah. Okay, saya orang Kedah perempuan. Okay, yang pertama sekali kita eja ejaan tempat tersebut. Contoh kalau Kedah kita eja macam ni kan, berakhir dengan huruf ha. Okay, kalau berakhir dengan
huruf-huruf yang bukan ya alif macam ni. Kalau Malaysia kan berakhir dengan ya alif. Malaysia, Indonesia kan berakhir dengan ya alif. Okay, kalau berakhir dengan ya alif, kalau kita nak tambahkan ya yang bersyadah ni, kita buang semua ni. Kita buang dia ni, kita tambahkan ya. Malizi. Okay, Indonesia. Nampak? Korea kan? Korea berakhir dengan ya alif. So nak cakap saya orang Korea. Ana Kuri kalau lelaki. Okay? Ana Kuri. Kita buang ya alif tadi. Okay? Ana Kuriyah. Okay? Jadi untuk menasabkan kita kepada tempat tersebut, kalau untuk muzakkar kita tambahkan ya yang bersyadah, untuk muannas kita tambahkan ya dan juga ta. Okay? Baik, Ikmal boleh Ikmal? Risau saya ni. InsyaAllah boleh. Okey, saya nak tanya lagi seorang. Sebab tak mencapai lagi tak mencapai target, saya nak tanya lagi. Amzar Hamdani. Sedap ni nama dia. Okay, saya. Okay, Amzar orang mana Amzar? Negara mana? Anak Raki. Perak. Okey, Perak. Perak dia jadi berok lah. Okay. Sebab huruf pa tak ada bahasa Arab. Oh ya. Huruf pa tak ada bahasa Arab. Pa Jawi dah lah. So kalau huruf pa kan pa titik 3 tu kan, kalau huruf P lah, P tak ada bahasa Arab. So bila tak ada bahasa Arab, kita akan gantikan dengan ba. Okay, kalau kita nak ejak Arab lah. Kalau kita tak mau ejak Arab pun ikut suka kita lah kan. Sebab dia kata nama khas. Pa kita gantikan dengan ba. Kalau perkataan yang ejaan negeri dia ataupun nama tempat tu ada ng, contoh macam Pahang, apa lagi ya? Pahang, Kelang, yang ada ng ni adalah huruf nun dan juga jim. Kelanj, Pulau Pulau Binanj, kan nun jim. Sebab ng nga tak ada dalam bahasa Arab. So nga digantikan dengan nun dan juga jim. Okey. Amzar orang apa tadi? Orang mana? Berak. Berak. Okay. Berak. Birak. Okay, birak dia berakhir dengan huruf Berak. qaf. Ya, Beraki. Qaf. So kalau nak cakap saya orang Perak, Ana Beraki. ana Beraki. Kalau perempuan, Ana Berakiyah. ana Berakiyah. Okey. Perak kawasan mana? Cemur. Cemur R lah kan? Okey, Cemur R berakhir dengan huruf Lam. ro. Ro. Berakhir ro. Okey. So kalau nak cakap saya orang Cemur, ana Cemuri. Nampak? Ana Cemuri. Saya orang Cemur. Okey. Kalau Cemur perempuan pula? Ana Cemuria. Ana Cemuriyah. Okey, nampak? Okey, saya dari Cemur, ana min Cemur. Saya orang Cemur, ana Cemuri. Nampak? Okey. Jadi yang ni lah memainkan peranan lah. Bila awak tambah ni, dia akan bermaksud orang kawasan tersebut ataupun orang negara tersebut, orang kawasan tersebut. Okey, sama ada muzakkar ataupun muannas, bergantunglah. Kan kalau awak tambah ya saja ni, dia akan jadi muzakkar lah. Kalau awak tambah ya dan juga ta marbuthah, dia akan jadi muannas. Cumanya kalau ejaan tersebut berakhir dengan huruf ya alif, kan ya alif macam mana nak sambung dengan ya ni pula? Kan Malaysia nak jadi Malaysia tak boleh lah. Maksudnya dia akan hazafkan. Sebab apa dia hazafkan? Okay, salah satu sebab dia adalah Arab bila susah nak sebut, dia akan hazafkan perkataan tadi. Okay, tapi dia tak hazafkan sesuka hati lah. Maksudnya huruf yang susah dia nak sebut. Okay, huruf yang susah nak sebut untuk orang Arab ni ada 3 jenis. Iaitu huruf alif, huruf ya dan huruf waw. Huruf alif, waw, ya ni kita namakan dia sebagai huruf sakit.
Huruf sakit ni maknanya kita Arab akan buang dia kalau dia susah. Okay, Arab akan buang dia kalau dia susah nak sebut. Contohnya Malaysia, kita nak cakap orang Malaysia, so takkan nak sebut yai, kan? Ana Maliziai, macam nak sebut kan? So susah nak sebut. Bila susah, bila ada huruf sakit yang susah nak sebut, dia akan buang. Tapi kalau selain pada huruf sakit ni, dia tak buang lah. Kan, kalau Malaysia dia tak mau sebut huruf mim, nak jadi negara apa pula kan? Ana Lazia. Lazia apa? Lazy ke Lazia? Exia ke kan? So dia akan buang huruf sakit lah. Yang tu lah sedikit sebanyak apa orang cakap sedikit sebanyak info tentang bahasa tersebut. Jadi sekarang hari ni awak dapat sedikit info lah tentang bahasa Arab. Kenapa sekejap-sekejap dia wujud, kenapa dia buang, kan? Bila awak belajar sesuatu bahasa, awak perlu tahu dia punya rentak bahasa tersebut ataupun dia punya orang kata apa kita cakap rentak bahasa tersebut ataupun apa nak kata dia punya ni lah background bahasa tersebut, budaya bahasa tersebut. Okay, di mana dia akan buang bila susah. Okay, Arab panggil dia kalau susah dia buang ya. Okay, tapi kalau dia nak buang huruf pun sama ada alif, wa ataupun ya. Yang ni kalau orang yang belajar bahasa Arab tinggi mungkin ada lah kot info yang disentuh mengenai ini. Okay, al-ibdal wal i'lal. Okay, awak tak belajar tak payah fokus lah kot. Cuma saya bagi tahu info dia lah. Supaya awak tak adalah macam, kenapa tiba-tiba buang ni? Kan kenapa sekejap ada sekejap tak ada pula? Sebab apa? Saya bagi tahu sebab dia supaya awak dapat tahu. Okay, dapat info dia. Sama lah juga mana-mana bahasa pun dia akan ada satu part yang awak kena accept benda tu. Kan contoh macam dalam bahasa Arab kita kan kata ganda. Kata ganda yang kita nampak lah. Kan contoh kata ganda buku-buku, pelajar-pelajar. Kan. Tapi kalau bukit kenapa bukau pula kan? Bukit bukau, gunung ganang. Kenapa tak ada gunung-gunung? Kan. So dia setiap bahasa tu dia adalah dia punya budaya dia, cara dia macam mana kan. So yang ni dia punya sedikit info mengenai budayanya dekat sini lah. Kan. Baik, sekarang awak dah dapat maklumat tentang bahasa Arab sedikit sebanyak. Okay, lepas ni kalau nampak tiba-tiba buang, jangan tanya pula lah. Kenapa yang ni tak ada ni? Kenapa tak hadirkan dia? Sebab dia susah nak sebut. Okey, baik, boleh lah. Okay, kita turun bawah lagi. Okay, kita dah tahu macam mana nak cakap saya daripada fakulti mana, saya daripada universiti mana. Okay, fakulti kita sebut kuliah. Okay, kuliah. Ana min kuliah. So dalam buku awak nanti akan adalah istilah-istilah untuk fakulti-fakulti. Okay, boleh rujuk dekat sini lah. Okay, untuk awak IH ada IH. IH awak apa dia? Ada tak IH? Ada engineering? Ada? Macam tak ada je. Ada. Ada. Yang mana? Ada. Yang mana? Chemical. Oil and gas. Oil and gas. Tak ada ke lah ni? Tak ada, kena pergi minta tolong Google lah. Okay, nanti dapat buku boleh rujuk lah tengok. Okay, yang ni bacaan ni lah. Okay, bacaan untuk perbualan. Okay, yang ni saya tak nak fokuskan. Okay, dah habis dah. Yang ni saya tak fokus sangat lah. Yang nanti kita akan buat latihan dekat dalam kelas nanti. Okay, sebab yang ni adalah maharah istima'. Okay, maharah istima', kemahiran mendengar dan qira'ah, membaca. Okay, untuk setakat ini ada apa-apa soalan nak tanya? Sebab saya biasanya saya takkan buat lah meeting sampai 2 jam kan. Kita ada, saya akan ada satu slot untuk speaking skill. Okay, ada soalan nak tanya? Tak apa. Ya.
Oh, nak cakap orang Kedah apa semua tu. Yang ni semua salah. Kenapa? Okay, awak tengok Kalau awak cakap Ana Sarawak, maksud dia apa? Saya Sarawak. Awak Sarawak ke? Saya orang Sarawak. Ataupun saya dari Sarawak baru betul. Kalau saya Sarawak, saya Kedah, saya boleh. Itu bukan, itu tak betul lah. Okay, kalau yang ni pula, Ana min Sarawaki. Maksud dia apa? Okay, awak nampak kat sini dia tambahkan ya ni, maksudnya orang lah kan, orang Sarawak. Okay, tapi sebab apa dia salah? Ana min Sarawaki. Maksud dia? Saya dari orang Sarawak. Saya dari orang Sarawak. Salah lah. Saya dari orang Sarawak. Kalau yang ni pula, Ana min Sarawakiyah. Kiyah ni. Dia tambah. Maknanya orang Sarawak jugalah. Kan? So maksud dia apa dia? Yang bertanya tadi, tolong bagi, tolong translate kan? Yang bertanya tadi siapa? Aina. Okay, salah lah. Nampak? Tapi yang ni lah yang selalu pelajar buat silap. Dalam role play buat silap, jawab test pun salah. Kan? Kalau dalam test nanti dia contohan, dia tanya soalan, ada satu soalan terjemahan, dia tanya, saya dari Sarawak. Alif, dia bagilah pilihan jawapan. Alif, Ana Sarawak. Ba, Ana Sarawaki. Jim, Ana Sarawakiyah. Dal, Ana min Sarawak. Awak nak pilih yang mana? Kan, saya dari Sarawak. So pilihan jawapan dia bagi Ana Sarawak, Ana min Sarawaki, Ana Sarawakiyah, Ana min Sarawak. Jadi awak kena fokus betul-betul. Dan awak kena fahamkan betul-betul. Yang tu dekat, kalau dekat dalam test lah. Kalau dekat role play pula, pergi. Ana Sarawak, Ana Kedah. Kan, min aina anta ataupun aina taskun. Man anta, awak tinggal kat mana? Awak pun cakap, saya saya dari Kedah. Ana Kedah, Ana Sarawak, Ana Perlis. Kan, tapi tak betul. Tak betul, haza khata'. Okay, so bila nak buat ayat nanti tolong pastikan tidak berlakulah benda-benda yang macam ni. Kan, yang ni selalu sangat, selalu. Sebab itulah silibus yang baru ni, kan, awak punya buku tu silibus baru. So silibus yang baru ni dia tambah bahagian ni, dia tunjukkan kesalahan yang biasa pelajar buat. Yang ni selalu kita, kalau dekat dalam role play, selalu sangat pelajar buat silap yang ni. Sayang sangat-sangat sebab benda ni senang je. Benda ni sangat senang tapi still berlaku kesilapan. So tolong tengok dengan betul lah, kaedah untuk menyebut dan juga menuturkan. Kalau nak cakap saya orang Kedah, saya dari Kedah, saya orang Kedah lelaki, saya orang Kedah perempuan. Okey. Baik, ada soalan lain? Ana min Sarawak ataupun jahit. Ana min Sarawak atau Ana Sarawaki ataupun Ana Sarawakiyah, bergantung lah. Tapi kat sini dia lelaki, kita sebut Ana Sarawaki lah. Okey Aina? Confirm Aina lepas ni tak buat salah sebab dia tanya. Biasanya orang yang tanya soalan ni, dia memang tak faham. Jadi bila dia dapat sesuatu pemahaman tersebut, dia akan beramal dengan pemahaman tersebut. Okey. Dan orang yang melakukan kesilapan, dia akan ingat silap dia. Tapi kalau orang yang Allah, hilang lah. Orang yang tak pernah melakukan kesilapan, tak pernah tu mustahil lah sebab manusia kan. Manusia akan sentiasa melakukan kesilapan. Allah, mana dia? Okey. Baik, ada soalan lain tak? Ustazah, saya ada soalan. Ya. Dekat isim munfasil.
Isim munfasil. Kita turun bawah pula. Yang untuk anta ke antiki tu. Bawah dia. Bawah lagi. Okey, ni. Macam yang kan dia tulis kat situ tu kan ismuka ismuki tu kan. Selalunya soalan dia macam mana? Sebab kan selalu guna ismi kan. Kalau ismuka ismuki tu kan macam nama kamu. So selalunya soalan apa yang ditanyakan untuk menjawab ismuka ismuki tu? Okey. Dia akan, kalau macam ni, dia akan bagi dekat awak ayat yang salah. Penggunaan pronoun yang salah. Okey, contohnya dia bagi dekat sini ismuka Ahmad. Ismuha Ahmad contoh kan. Okay, ismuha Ahmad. So ismuha ni salah. Okay, jadi dia minta awak untuk memperbetulkan kesalahan tersebut lah. Biasanya soalan macam tu. Okay, yang tu kalau soalan bertulis lah. Kalau soalan listening pula, okay, listening pula dia akan tanya sahih ke khata'. Awak kena dengar betul-betul. Contoh dia cakap macam ni tadilah juga kan. Sebab ini tak boleh nak buat soalan. Contoh dia cakap ismuha Ahmad, tapi dia bagi dalam bentuk voice lah. Kan, yang tu kalau untuk listening. Ismuha Ahmad. A sahih, ba khata'. Awak pilih lah sahih ke khata'. Betul ke salah. Biasanya dia akan bagi macam tu. Untuk soalan yang ni lah. Okay, betulkan kesalahan dan juga pilihan sahih ke khata'. Biasanya dia akan bagi macam tu. Okey, terima kasih Ustazah. Okey, baik. Ada soalan lain? Orang yang ambil bahasa Arab tinggi, alamak kacang je. Betul tak? Betul tak? Kalau betul gelak sikit, simbol gelak. Betul tak? Senang. Kacang. Gelak sikit. Puasa-puasa ni kena gelak. Gelak tak batal puasa. Harif macam alamak tu dia macam kan. Betul, tak ingat. Boleh ke nak slide ni? Yang ni bukan slide, yang ni PDF buku. PDF buku ni tak dibenarkan untuk diberikan pada pelajar. Okay, saya akan bagi nota dekat awak nanti. Okay, nota ni adalah benda ni. Okay, nota ni saya akan bagi dekat awak, saya akan letakkan dekat dalam YouFuture. Okay, saya akan bagi dalam YouFuture lah ini lah. Buku ni tak boleh, yang ni dia untuk pensyarah je. Nampak tak dia tulis kat situ? Khas untuk pensyarah sahaja. Okay. Nampak ni? Nak kena? Saya lah kena, bukan awak kena. Okay, baik. Okay, jom kita buat latihan sikit dekat sini. Kan? Okay. Dekat sini, okay, dia nak minta awak untuk menggunakan dhamir yang inilah. Dhamir yang ini kan? Oh, tapi awak tak ada ni lah. Tak apalah, latihan nanti kita buat dalam kelas boleh. Kan kelas face to face kan nanti kan. Kita buatlah sikit bahagian yang kita tak buat lagi. Sebab saya nak tengok hasil dia nanti. Okay. Ada persoalan lagi tak? Sebelum saya akhiri meeting. Ada soalan? Ada orang kat tangan ke? Tak ada. Okay, so kalau tak ada soalan, saya nak akhiri meeting saya. Tapi sebelum saya akhiri meeting, saya nak bagi tahulah suatu benda kan. Benda dia apa? Saya akan bagi aktiviti speaking dekat awak. Sebab kita sampai pukul 12, saya akan bagi aktiviti speaking dekat awak melalui WhatsApp. Okay, dan saya nak minta awak untuk reply dalam bentuk voice. Okay, tak perlu rakam dekat aplikasi ke apa, tak perlu. Awak WhatsApp tu, tekan je voice, cakap terus. Okay. Aktiviti kita adalah memperkenalkan diri menggunakan bahasa Arab. Adalah beberapa perkara yang saya nak suruh awak include dalam ucapan awak tersebut. Dan ucapan tersebut mesti dah dalam bahasa Arab lah. Kan bahasa Arab. Saya akan bagi bahan-bahan dia. Simple saja, santai-santai awak sambil tidur kan, sambil nak relax-relax tak kata tu, awak rakam suara awak cakap.
kan supaya awak tidak lupa ucapan dan juga perkataan di dalam bahasa Arab. Bagaimana kita nak sebut ataupun menuturkan, memperkenalkan diri bilughatil Arabiyah. Okey. Baik, untuk kelas online kita berakhir di sinilah. So kita akan jumpa selepas hari raya nanti secara online juga. Bahan-bahan ataupun nota berkaitan saya akan letakkan dalam YouFuture dalam masa minggu ni lah, insyaAllah kan. Sebab hari ni kelas saya sampai pukul 6. Memang suara saya akan jadi semakin menurun lah lepas ni kan. Okey, segala maklumat semua saya akan bagi dekat dalam ni lah nanti kan. Okey, so kita jumpa lepas raya. Selamat berpuasa yang masih berbaki. Puluhlah beramal kerana apa? Kerana amalan kita dalam puasa ni digandakan berlipat kali ganda, kan? Mana tahu lepas ni ini adalah puasa kita yang terakhir kan. Sebab bulan ni mintalah apa saja, minta keampunan semua kan. Mudah-mudahan Allah ampun dosa-dosa kita yang lalu, dosa-dosa kita yang sekarang dan juga akan datang, kan. Mana tahu ini adalah Ramadan kita yang terakhir, jadi kita fokus dengan amalan kita lebih banyak gandakan, tinggal beberapa hari lagi ni. Dan juga saya di kesempatan ini nak mengucapkan selamat hari raya jugalah in advance. Okay, awak dekat kampung ke dekat UiTM? Kat kampung kot no? Kan, dekat rumah dah kan? Betul, dekat rumah dah kan? Rumah tu tau. Kat rumah, so tak payah ucap balik kampung lah kot. Apa-apa pun semoga selamatlah perjalanan awak untuk kembali ke UiTM nanti. Okay, jaga diri baik-baik apa semua. Kita jumpa selepas ini. Dan untuk aktiviti yang seterusnya saya akan bagi dekat dalam WhatsApp lah. Okay. Jadi untuk meeting hari ini saya stop sampai di sini saja. Syukran ilaikum. Syukran ala musyaratkum fi hadzal yaum. Kita jumpa lagi nanti. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Syukran Ustazah. Waalaikumsalam.